Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Kasih ucapkan dihormati dikasih Imam Surah Al-Quran Menerusi kuasa para asatizah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah memilih kita menjadi orang Islam. Sebab itu para ulama bila dia mensyarahkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu rahmat bagi sekalian alam, maka mereka mengatakan apakah yang dinamakan rahmat itu. Para ulama tafsir mengatakan rahmat yang besar ialah Nabi, dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita ni jadi orang Islam. Bukan Nabi yang memberi hidayah, dengan sebab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan kita lah yang membagi hidayah kepada orang yang kita suka, tetapi Allah yang bagi hidayah. Kadang-kadang kita buat program dekat section 7, tapi Allah bagi hidayah dekat section 4. Kita buat program di surau ini, Allah bagi hidayah kepada section yang sebelah. Sebab dengan asbab, dengan sebab usaha yang kita lakukan. Jadi kita minta, ya Allah bagilah aku jadi orang Islam sampai aku mati. Sebab ramai orang, kalau kita perasan dekat sini mungkin tak sama macam dekat setengah tempat. Kalau orang yang biasa masuk ke kampung-kampung, masuk ke kawasan pedalaman Sabah Sarawak, berapa ada orang Sabah, ada orang Sarawak kat sini yang dia pernah ikut join program syahadah, program dakwah ke ataupun program khidmat. Di sana dia boleh tengok satu family ada kakak Islam, adik bukan Islam. Boleh tengok ayah tu Kristian, anak tu Islam. Dia boleh duduk satu rumah, jadi elok, jadi baik. Jadi elok pula, tak bergaduh. Kita yang Islam ni kadang-kadang kelai anak dengan mak, apa tak tengok kan. Bapak masuk rumah, anak ambil helmet keluar rumah, cabut. Bapak main tengok TV, anak pindah atas masuk bilik. Sebab siaran di channel tu tak kena dengan ayah, tak ngam. Mak tak tegur anak, abang boleh bergaduh dengan adik sebab harta faraid. Tapi bagaimana mereka boleh duduk sekali, sedangkan Islam dan bukan Islam, iman sebesar zarah dengan iman yang tak ada langsung, beza besar, syurga dan neraka. Nabi Ibrahim dalam hadis kursi, Nabi Ibrahim pernah sepak bapak dia. Sepak bapak dia di hari akhirat lah, bukan pergi sepak bapak dia. Orang bincang pasal azab ni bapak dia ke bapak dekat dia. Tapi kebanyakan para ulama kata bapak dia azab, yang mana dia
Bapak dia buat berhala, dia tolong robohkan berhala. Lalu bila hari-hari akhirat, dia pernah sepak ayahnya, yang mana waktu itu ayahnya ditukar menjadi serigala. Dia sepak kepala ayah dia. Dia tanya, ya Allah, siapa ini? Lalu Allah jawab, itulah Azar, ayahmu, yang mana sudah ditukar menjadi serigala. Ya Allah, tahu nak sepak bapak. Tapi disebabkan Allah nak bagi perumpamaan, ini Islam dan juga bukan Islam. Orang ada iman dengan orang tak ada iman. Maka kita minta, ya Allah, bagilah kita mati ini dalam keadaan Islam. Dan syukur banyak-banyak Allah jadikan kita ni orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya tengok mesej apa Abang Sanusi kita bagi. Ustaz boleh pilih lah 2-3 tajuk. Dia bagi tajuk yang dia bagi tu saya rasa cukup penting, 3-3 dia. Dia bagi pemuda punya cerita, dia bagi tajuk Wasilaturrahim, dan dia bagi tajuk keluarga yang seronok. Jadi sementara kita jalan-jalan tadi, saya sempat tengok tafsir Al-Qurtubi. Cerita tentang surah Ali Imran. Tuan, surah yang paling panjang dalam Quran surah Baqarah. Ini orang tanya orang surah boleh jawab. Orang surah memang dia tahu surah paling panjang Baqarah. Nama surah paling panjang dalam Quran surah apa? Ali Imran. Sebab dia ada 2 pangkat. Ali Imran. Dia bukan sekali. Ali Imran. Ahli keluarga Imran. Satu surah yang mana Nabi pernah memanggil Zahrawain. Nabi kata ada 2 cahaya. Siapa yang membaca surah ini, kalau dalam riwayat Ad-Darimi, dalam Fadailus Quran, kelebihan-kelebihan Quran, disebut Nabi kata bacalah 2 surah ini, dia seumpama awan mendung yang dia macam petunjuk jalan. Baqarah dan surah Ali Imran. Nanti kalau kita buka keutamaan surah, dia ada riwayat, sebahagian ulama ambil daripada hadis Nabi, sebahagian ulama dia ambil daripada asar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga kelebihan-kelebihan surah ini yang memang bukan datang daripada Nabi dan direka-reka. Sebagai contoh, pernah berlaku satu zaman seorang lelaki nama dia Nuh, digelar Nuh Al-Jami'. Nuh yang mengumpulkan. Nuh ni orang soleh. Dia orang soleh, dia duduk dalam kampung dia. Dia tengok waktu tu orang duk buat benda lama. Orang duk nyanyi, orang dah mula tinggal Quran. Orang dah mula sisihkan Quran, orang duk berhibur. Lalu dia rasa teringin nak buat benda baik. Teringin nak buat benda baik, nak bebaskan orang ni kepada benda yang lama, kepada Quran. Lalu dia mula mereka cerita tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran, yang mana tak ada langsung. Nabi tak pernah kata dia cipta surah ini dapat kelebihan itu, surah ini dapat kelebihan itu. Para ulama kata Nuh Al-Jami' ini, dia kata digelar Al-Jami' kerana di sisinya terkumpul semua akhlak-akhlak yang baik. Dan saya seorang tahu mana ada, saya tak pelan. Kalau tidak jadi pelan, usual kata cerai. Jadi pelan dia geng saya itu sudah pandang. Terkumpul semua kebaikan baginya. Nuh Al-Jami' orang saleh, ilmu padanya, akhlak padanya. Tetapi para ulama ketika itu bersepakat mengatakan Nuh Al-Jami' semua ada padanya, satu yang ada, illa as-sidq, melainkan kebenaran. Sebab dia mula buat benda ni dan dia dihukum oleh pemerintah ketika itu dengan hukuman yang agak keras. Sebab pada ketika itu mereka menganggap ini satu pendakwaan yang sangat tidak betul. Tapi nak cerita, ada juga fadilat-fadilat Quran yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang kita sebut, Nabi sebut Zahrawain, 2 cahaya. Zahrah ni setengah kata bunga, tapi dalam ini dia masuk cahaya. Siapa yang baca 2 surah ini, Ali Imran dan Al-Baqarah. Baik, Ali Imran, keluarga Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin, dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Allah sebut
Sungguhnya kami memilih, Innallaha astafa Adam, kami memilih Adam dan kami memilih Nuh. Para ulama tafsir menyebut kami memilih agama Adam dan agama Nuh. Kedua-dua orang hebat. Adam wa Nuh wa ala Ibrahim, anak cucu keturunan Ibrahim. Wa ala Imran, adik-beradik keturunan Imran. Ada dua pandangan dalam surah ini. Ali Imran ni siapa dia? Ada setengah kata mereka ini bapa-bapa kepada Musa dan Harun. Namun pendapat yang lebih kuat, Ali Imran ini merupakan bapa kepada Maryam alaihissalam. Ini Maryam, bukan sebut Maryam. Antara wanita yang disebut wanita yang ahli syurga, antara wanita-wanita yang baik disebut dalam hadis, Khadijah, Maryam, Asia, Fatimah radhiyallahu anha. Ini antara yang disebut. Maryam alaihissalam bermula cerita satu ayat surah Ali Imran. Entah ayat paling panjang dalam Quran, dalam surah Baqarah, ayat apa? Ayat utama. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Bila kamu semua hutang, maka kamu hendaklah tulis. Ayat ini kenal pada zaman sekarang tentang kontrak. Satu benda yang baik. Saya dengan ayah saya hutang. Dengan ayah saya hutang. Ustaz, kaya pun dah hutang. Buat nampak muka tak nampak hutang. Hutang ayah ada banyak BPF yang disimpan. Jadi kita nak beli rumah, kita pinjam hutang daripada hutang dengan ayah daripada pinjam dekat bank. Dan ayah pun lain clear, dia bagi. Apa lagi? Anak pun ambil lah. Alhamdulillah, bila bagi hutang kita tulis. Walaupun tu ayah kita, dan kawan-kawan pun kita faham. Bila kita lepas graduate ni, tengah-tengah umur 27, sekarang tak ada 27, sekarang dah 30 orang, pasal 20-an lagi. Umur 30 ni kawan-kawan dah mula nak kahwin. 27, 28 orang dah mula call. Dia tak nampak orang lain, dia nampak kita. Kononnya kita ni jutawan, segera. Dia telefon, Ustaz, Ashraf, aku nak kahwin, pinjam 1,000, pinjam 2,000. Entah biasa. Kawan baik, kamcing macam mana pun. Tapi tetap kita kata, WhatsApp kat aku paling kurang, ataupun email paling kurang, berapa nak bayar, bila nak bayar. Dia kata, gue berkira sangat. Tak, kena tulis. Kerana padanya ada barakah. Alhamdulillah, sepanjang saya nak buat macam ni dengan kawan-kawan pinjam duit, Allah mudahkan mereka nak bayar kat kita. Dan Allah mudahkan kita bila hutang dengan orang, Allah mudahkan kita nak bayar kat orang. Mungkin ada berkat. Allahuakbar. Ini ayat paling panjang. Nama yang paling panjang Ali Imran. Nama Imran disebut dan diambil namanya sebagai nama khusus bagi surah Ali Imran. Nama orang. Tapi spesialnya Imran ni, nama ada dalam surah, cerita dia tak ada dalam surah. Cerita Imran ni mana? Tak ada. Dia dipakai spek ke? Tak ada. Dia di muka janggut macam mana? Tak ada. Yang diceritakan banyak kisah isteri Imran dan anak Imran, Maryam alaihissalam. Sebab inilah dinamakan keluarga yang bahagia ini. Bila anak bagus, ayah akan dapat nama para ulama. Anak salihah, ayah dapat nama. Isteri bagus, suami dapat nama. Anak siapa ni? Anak Cik Mat. Anak siapa ni? Anak Sanusi. Siapa dia? Anak orang ni. Ali Imran disebutkan dalam surah ini. Sebut satu kisah, di mana kisah tentang Maryam alaihissalam. Tuan, hari ni saya dalam banyak-banyak tu saya pilih lah pasal anak, pasal keluarga. Sebab dah buka dalam satu tu nampak cerita tentang keluarga bahagia. Dalam ayat Quran, dia surah Ali Imran, surah 2. إذ
qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Satu hari isteri kepada Imran, orang rumah Imran, dia bernazar kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Dia nazar dekat Allah, dia mengandung, ya Allah, kalaulah aku lahirkan anak ini dalam kandungan ini, maka aku teringin sangat anak ini dijadikan muharrara. Muharrara ni bermaksud aku ingin jadikan anak ini pelayan ataupun hamba ataupun tok siap, senang cerita, bagi Baitul Maqdis. Nak jadikan anak ni jadi orang yang boleh memperhambakan diri kepada Baitul Maqdis. Dia nazar. Kemudian dia kata, ya Allah, perkenankan nazar ini, innaka antas samiul alim, kau maha mendengar dan maha mengetahui. Lalu Allah perkenankan nazar. Allah bagi keluarlah anak, seronok dapat anak, keluar anak tu, anak lelaki ke perempuan? Perempuan. Bila dia dapat anak perempuan bernama Maryam, dia pun Allah. Nanti kita lah zaman ni bukan ada scan, bukan boleh pergi cek hospital. Mau masuk 5 bulan boleh cek lelaki ke perempuan, kan? Masuk 5 bulan perempuan, anak saya cek dia scan doktor cari mana burung, ada burung, ya burung itu bermaksud lelaki, yang kita buat lagi. Maksud dia cari siapa dia, lelaki ke perempuan. Zaman dulu tak boleh. Cuma orang dulu mungkin dia boleh tengok perut orang perempuan ni, dia pengalaman. Dia tengok perut perempuan nampak semacam ni legal ni, dia nampak, dia agak pengalaman. Orang lama tengok pengalaman. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dan apabila lahir anak, tengok anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan anak ini bukan anak lagi, dan sesungguhnya laki itu tak sama dengan perempuan. Ayat inilah digunakan oleh sebahagian ulama untuk meletakkan bahawa laki dengan perempuan tidak sama. Walaysa dzakaru kal untha. Laki dengan perempuan ni tak sama. Sama dari segi nak masuk syurga, ya sama. Sama buat baik masuk syurga, ya sama. Tak ada kata laki buat baik masuk syurga, perempuan buat baik. Kalau banyak mana pun dia tak ada channel laki yang buat sikit. Tak ada. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Laki buat baik banyak tu dapat syurga, perempuan buat baik banyak tu dapat syurga. Yang tak sama tu dari segi taklif, tanggungjawab dan sebagainya. Ni gerakan-gerakan orang yang mahu menyamaratakan lelaki dan perempuan. Nak samaratakan lelaki dan perempuan. Orang perempuan, saya bidang buat sekarang tulis bidang gender, bidang lelaki dan perempuan. Di Malaysia ni tak ramai ulama-ulama yang boleh bahas tentang kesetaraan gender. Tak banyak. Jadi bila kita nak buat penulisan tentang kesetaraan gender ni, kita kena pergi cari kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan PhD doktor-doktor di Indonesia. Tentang di Indonesia ni perkembangan bincang tentang setara lelaki dan perempuan ni cukup dahsyat. Dia boleh berkembang bagaimana Kiai AA Gimnasia, tentang Kiai AA yang mampu, yang pakai serban macam Ustaz Dan tu. Dulu bila mana dia kahwin, mula dia ada isteri nama Teh Nenek. Allah, boy yang Teh Nenek ni nampak cakap pun boy. Kita tengok pun Allah nampak jernih muka. Kiai AA ni dia ada apa? Sekolah sendiri, radio sendiri, pusat urus zakat sendiri, pondok sendiri, hotel sendiri, dan macam perkampungan. Dia nak tiru Ustaz Asy'ari Muhammad, perkampungan Sungai Penchala. Dia nak tiru, dia buat di Bandung. Dia ni dulu orang mengaji dengan dia cakap selalu rawat hati, manajemen kalbu. Orang panjang pokok dengan betul kuliah punya ramai ni. Tapi nak jadi cerita tuan-tuan, nak buat macam mana? Dah berkenal, dia kahwin seorang lagi. Kahwin seorang lagi tuan-tuan. Ya Allah, nak kata teruk tak teruk, orang kata kat dia. Daripada kiai yang disanjungi, orang boleh panggil bukan lagi kiai Ajim, orang panggil kiai anjing. Sebab Indonesia ni kuat. Partai Keadilan Sejahtera, dia lebih kurang macam PAS lah, PAS dekat Indonesia. Lebih kurang macam tu lah. Kat Indonesia ni banyak partai maksumi, partai macam-macam lah. PKS, PKS,
Partai Keadilan Sejahtera. Bila dia bertanding, orang semua dah suka dah dia calon ni, suka dah. Tengah dengar bertanding, tengah-tengah ada kempen, dapat rahsia, dapat surat. Rupa-rupa calon lelaki ni, dia ada isteri 2. Dia bukan pergi couple dengan siapa-siapa dah. Isteri 2 yang dapat saja pihak lawan tu keluarkan statement, ni calon yang aku nak lawan dengan dia ni ada isteri 2. Tuan, kalah pihak raya. Di Indonesia ni dia kuat. Dia kuat kesetaraan gender. Tapi kita faham, lelaki dan perempuan dia ada beza sikit, tetapi boleh diubah. Ada benda yang boleh diubah, ada benda yang tak boleh diubah. Mengandung tak boleh ubah. Mengandung tak boleh ubah. Lelaki nak mengandung, nak bagi setara, tak boleh. Orang perempuan dia sana, kami ni tak sama. Asyik-asyik lelaki lah, contoh lah kan. Orang perempuan. Saya kalau dalam dia tanya, saya cakap, tak sama ya, tapi kami time sembahyang Jumaat apa shopping tudung Faridah tak apa. Kan? Time sembahyang Jumaat apa shopping pun tak kata pun. Kami menuntut kami nak sembahyang Jumaat sama, meninggalkan shopping tak nak sebab. Tapi ini cerita dia. Walasan dzakar kal unsa. Ada beza. Lagi setengah ulama sebut, bukan ulama lah, orang psikologi. Orang psikologi buat kajian. Orang lelaki ni dia timbang rasa banyak, sabar banyak, dia slow, ataupun bahasa mudah kita panggil lembab. Lebih faham sikit bahasa mudah. Lembab sikit begini. Lembab buat putusan. Ya, orang main bos lagi ni tinggi dia pun lembab. Dia lembab sikit, dia timbang rasa. Sebab tu talak diberi kepada lelaki, bagi kat perempuan habis kita semua duduk. Contohlah kan. Berapa kali? Satu hari 14 kali dia talak aku, contoh. Sebab ini lelaki. Sebab itulah dia buang sampah lambat sikit. Sebab bahasa lelaki. Ni orang kajian psikologi, bukan kita kata bawa yang tepat, bukan ada nafsu, tapi kajian psikologi. Orang lelaki ni dia fokus lebih, kalau buat kerja dia tak macam perempuan. Orang perempuan dia boleh buat, dia boleh pegang apa? Bulu ayam, lap TV, sambil lap meja, lepas tu jamu makan, lap macam-macam. Orang lelaki kena momok. Muka serius ya. Mau betul lampu, tengah betul lampu, orang tengok. Abang tolong ambil. Aku betul lampu. Dia tak ada orang kacau. Fokus Allahuakbar. Ni orang psikologi sudah sebut. Orang lelaki ni cakap kadang-kadang tak cakap banyak bila dekat dalam rumah. Betul? Mesti cakap banyak. Jangan cakap banyak. Tapi orang perempuan dia cakap berulang-ulang. Ni orang sebut, saya psikologi. Cakap berulang-ulang. Sebut berulang kau. Berulang-ulang. Benci. Ulang. Orang lagi dah ulang macam tu. Ini psikologi sebut. Allahuakbar. Tapi kita hargailah orang perempuan. Dia baik. Dia balik rumah dia tak buka tudung lagi. Dia pergi buka peti air dulu. Dia nak masak makan untuk suami dia. Masak makan. Yang suami ni pun dia pemimpin keluarga. Jadi dia atur strategi rumah tangga. Dia atur lah kicap atas meja lah. Bukan susah pun nak ambil nanti air. Bukan susah pun nak ambil ayam kosong, ayam masak letak atas meja, tak susah. Tapi dia ni lelaki. Orang suami, nama suami. Sedangkan kalau kita rasa kesian dekat isteri aku, kita boleh tolong sekali. Tapi inilah lelaki. Perempuan tu kita hargailah orang perempuan. Jangan tanya dia ikhlas tak ikhlas, walaupun lepas dia hidang dia tangkap gambar masuk dalam Facebook. Jangan tanya ikhlas tak ikhlas. Memang kita kena tolong. Baik, walasan dzakar kal untha. Dia sedih dapat anak perempuan, tapi dia terimalah orang soleh, dia terima, tak kira anak perempuan. Dan kita ni jangan pakaikan anak-anak bukan. Kajian tentang orang-orang lelaki. Ada lelaki lembut, ada perempuan yang agak keras. Salah satu sebab ketika anak itu dalam kandungan, mak ni duk fikir anak lelaki. Hormon berbiasa hormon turun kepada anak. Tengok keluar perempuan pun keras. Allahuakbar, betul. Ada setengah kata mak teringin anak perempuan, dia pas hormon dia dekat anak tu.
dapat tengok laki itu pun lembut sikit. Wallahu a'lam bissawab. Baik, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'tu laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Lalu kami menamakan dia dengan nama Maryam, dan sesungguhnya Maryam ini kami doakan dia dan juga anak cucu keturunannya daripada syaitan. Kita bila lahir, dalam hadis Bukhari ada. Tuan kalau buka hadis kitab Bukhari, dalam satu kitab tafsir, bab tafsir, dia ambil ayat Quran, dia cari ayat Quran yang ada hadis Nabi cerita tentangnya. Dia ada kitab tauhid, kitab akidah, kitab tentang tauhid, bab tauhid. Ada kitab tafsir, ayat tafsir ayat Quran yang mana ada hadis, Imam Bukhari kumpul. Lalu kita boleh buka, tengok pada syarahnya, iaitu kitab Fathul Bari. Tuan, kenal kitab tak? Kenal orang, kenallah kitab. Kita kenal orang saja. Kenal kitab Fathul Bari, kitab yang sangat bagus. Sehingga ulama mengatakan bahawa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah Amirul Mukminin fil ilmi hadis. Dialah kepala segala ilmu hadis, dan syarah yang paling baik bagi kitab Sahih Bukhari adalah Fathul Bari. Kita boleh baca, sedap syarahannya. Dia ada cerita tentang ayat Quran bila mana Abu Hurairah sebut, dia datangkan hadis Nabi ketika mana anak lahir keluar daripada perutnya. Suami nak sambut anak sambut anak. Kita ada hospital private kan, doktor panggil, suami mai sini, suami sambut anak. Maka waktu itu bila anak nak keluar, dalam hadis sahih yang maksud syaitan ni dia akan ada sekali. Hadis sahih. Dan syaitanlah punca fastahillu sarikhan. Syaitanlah punca membuatkan anak itu menangis. Saya tak pasti dari mana dia punya, orang kata apa, dari sudut saintifik. Tapi hadis sahih, anak ketika mana keluar daripada perut ibu dia menangis adalah kerana syaitan. Dari segi saintifik, mungkin doktor yang ada kat sini dia boleh cerita, Allahu a'lam. Tapi ini sahih, hadis sahih. Orang bincang, syaitan tu macam mana? Syaitan hasud, adakah punca dia menangis kerana syaitan? Maka syaitan akan ada bersama ketika itu, dan antara anak yang mana syaitan tidak keluar bersama ketika mak dia melahirkan, salah seorang itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka Abu Hurairah kata, wahai ibu-ibu, wahai ayah-ayah, sabar in syi'tum, sekiranya kamu teringin nak anak kamu tidak diiringi dengan syaitan, ketika nak sambut anak, bacalah ayat Quran yang mana saya baca tadi, ayat Quran daripada surah Ali Imran ayat 36 tadi, yang last sekali. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Ayat Ali Imran ayat 36. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Ini hadis sahih diceritakan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tasmah dapat. Lalu anak ni, saya nak cerita dulu bagi Habib, kemudian kita ambil akibat keluarga bahagia. Mak dapat anak perempuan, seronok dapat anak perempuan, seronok. Lalu dia teringat nazar nak hantar anak pergi jadi khadam dekat masjid, dekat Baitul Maqdis. Maaf, bukan masjid Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Sebab dulu dia tak dinamakan masjid, dia namakan Baitul Maqdis. Dalam Baitul Maqdis itu, Al-Quds itu ada masjid. Ada masjid, Tanah Al-Quds. Tanah Al-Quds, kalau kita pergi, ada orang pilih dalam internet Masjid Qubbatus Sakhara, masjid yang mana mah tu, yang tu bukan Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa di belakangnya. Betul? Betul. Jadi kalau orang Israel bom Masjid Aqsa, kita tak perasan kalau Masjid Qubbatus Sakhara masih ada. Dan tuan-tuan, sebenarnya satu kawasan luas, lebih kurang dalam, saya tak ingat, 11,000 kaki kata. Satu kawasan Al-Quds itu, Masjid Aqsa di belakang dan Masjid Qubbatus Sakhara, kedua-duanya terletak di dalam tanah Al-Quds. Dua-dua sekali. Tak kira lah belakang ke depan ke, Allah. Tapi satu kawasan. Jadi kalau kita sembahyang dekat ujung, dekat bawah pohon zaitun, walaupun luar daripada Masjid Aqsa, dalam tanah Al-Quds, kita tetap dapat ganjaran bawah 500 kali ganda. Tetap dapat ganjaran. Jadi tak nak Al-Quds. Maka dia nak bagi anak dia. Akhirnya ketika itu, bila mana dia nak bagi anak dia bagi anak dia remaja besar sikit.
Bila dah besar sikit, dia tengok-tengok, ish, aku nak didik anak ni, kadang-kadang tak apa-apa nak boleh. So apa kita? Kadang-kadang sibuk kerja. Kadang-kadang ayah tak ada kemahiran mendidik. Kadang-kadang dia tak ada ilmu fardu ain, ayah tak ada yang pandai sangat. Lalu Mak Maryam dengan ayahnya Imran bagi kepada pak saudara dia jaga. Siapa dia? Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria isterinya mandul. Isteri dia mandul. Dia memang isteri ke mana? Lalu bila dia bagi anak kepada dia, dia seronok jaga anak. Macam kita tak mampu. Anak kita ni, kita bukan tahfiz. Kita hantar anak mahat tahfiz. Kita tak pandai ilmu agama, kita hantar anak kepada para ulama. Salah tak? Kita boleh ikut contoh teladan ni. Tak mampu, hantar anak. Saya bukan nak mengaibkan ayah saya, tapi ceritalah bagi semangat. Bila bagi motivasi kat sekolah-sekolah ni, kat ibu ayah ni, kadang-kadang bila habis dia akan maci-maci bapak-bapak. Dia kamai, Ustaz, kami main sekali ni dengan anak, sebab anak saya ni nakai. Saya main sekali dengan suami pun nakai juga. Saya masih bang, dia kata, Ustaz, saya nak cerita Ustaz, kami ni bukanlah macam ayah Ustaz, pandai ilmu agama. Tuan, saya bagi semangat. Bukan kita nak cerita kata keburukan. Ayah kita pun bukan pandai sangat agama, dan dia tak boleh mengaji Quran walaupun dah umur 30 lebih. Orang zaman dulu, dia bukan ada tanya ala ustaz, dia bukan ada karnival mahabbah masjid. Bukan tu. Kalau zaman dulu kita pinjam $10 lah, gila-gila lah tu. Zaman tu karnival, zaman dulu mana ada azan forum perdana 30 minit ustaz don, tak ada. Zaman tu ayah kita nak selok bel bottomnya, naik Vespa, macam tu lah. Cuma mak kita ni pandai sikit sebab dia orang Kedah. Dia dua orang Kedah ni, dia qasidah marhaban banyak kat kampung kan. Dia tahu kan, walaupun dah lama tinggal, dia dengar macam pernah dengar. Ya badrati, dia pun lama tak dengar lagu ni. Dia macam pernah dengar. Lama lah. Ayah kita ni tak boleh ngaji. Datang jemaah tabligh dekat masjid, dia tak ingin nak join ngaji Quran, halaqah Quran. Bila main lagi 2 orang nak masuk giliran dia, kita tengok ayah kita ni buat sedekah gitu je. Sejarah dulu lah. Tapi dengan anak dia cukup garang. Dengan anak dia cukup garang. Sampai sekarang dia tanya lagi balik rumah, alhamdulillah berat. Wahai anakku, kau ulang Quran ataupun tidak? Padahal kita jadi tu imam, dia jadi makmum kan? Kata kita, wahai ayahku, kau ulang Quran atau tidak? Tapi ayah tersayang, dia banyak kali besar, banyak kali cerita. Abah ni meninggal bukan nak tinggal harta apa. Tok Wan pergi harta dah tak ada. Tok Wan tak tinggal apa dah, tinggal hutang. Tapi dia tinggal ada orang anak, dia teringat kaya dia, tinggal ada, tinggal akhlak. Jadi saya sebut ayah kita ni, ya Allah, dia otak kita bukan main. Kita dah boleh mengaji Quran, dia belum boleh mengaji. Dan sekarang alhamdulillah istiqamah, dia ajar kita Quran. Dan sekarang cukup lancar mengaji Quran. Kalau tadarus tu, kira orang pun pakai mau lah jadi guru dia. Dia tadarus bila slow, orang pakai tak mau jadi guru dengan dia. Orang kita. Tuan, cerita ni kita tak mampu bagi anak kita pendidikan ilmu, hantar kepada ulama macam Mak Maryam dengan Imran, hantar kepada Nabi Zakaria. Satu hari Nabi Zakaria pun letaklah anak ni di satu tempat dinamakan mihrab. Mihrab ni bukan semestinya mihrab. Ulama tafsir bincang apa itu mihrab. Kita sekarang ni bagi mihrab kan, tempat tu imam bagi mihrab. Mimbar, ini mimbar. Tak ada khutbah ni. Habis imam singgah sana, muttaqiina fi 'ala al-ara'ik, duduk raja. Special sikit surah taqwa, tempat duduk tu ni dia jadi VIP. Lebih kurang mimbar yang tempat khutbah tu, mihrab ni orang panggil apa? Mikrofon
full original. Zaman dulu dia buat melengkung itu. Bila tu imam baca tak pakai mikrofon pun, suara ke belakang, dia pantul ke belakang. Itu tujuan dulu. Tapi mihrab dalam kisah ini tempat yang special. Maka Nabi Zakaria meletak tempat special. Nak pergi ke tempat tersebut ada tangga. Ini diceritakan dalam tafsir Ibn Katsir, ceritakan juga dalam tafsir An-Nasafi, cerita ada tangga. Bila ada tangga, dia jaga tangga tu, dia upah orang. Siapa pun tak boleh jumpa dengan Maryam, sebab nak jaga Maryam ni bagi jadi elok, bagi jadi baik. Tapi bila mana dia ziarah Maryam, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab. Zakaria masuk mihrab, wa wajada 'indaha rizqa. Tengok depan Maryam ada buah-buahan. Mari tengok, ada buah-buahan. Ulama tafsir kata buah-buahan musim panas ada dalam musim sejuk. Buah-buahan musim sejuk ada dalam musim panas. Ini karamah. Karamah, bukan karamah. Khawarikul adah. Benda yang pelik berlaku kepada manusia biasa, kalau berlaku kepada Nabi dipanggil mukjizat, berlaku kepada orang biasa dipanggil karamah. Karamah kepada Maryam alaihissalam. Wa wajada 'indaha rizqa. Tengok ada depan. Hai, siapa bagi ni? Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inilah punca satu didikan anak yang sangat hebat. Anak yang kecil, anak yang tak faham apa, anak yang budak-budak, anak yang kecil yang kita kata bukanlah pandai sangat, tetapi dididik oleh Allah. Macam mana keimanan yang sangat hebat, yang kita pun kena ajak anak kita macam ni. Nabi Zakaria tanya, mana mai buah-buahan ni? Dia jawab, rezeki ini datang daripada Allah. Tuan-tuan, dia pun tak tahu, tak mengaji ilmu tauhid, tapi dia kata rezeki ini qalat huwa min 'indillah. Ini datang daripada Allah SWT. Ini hebat tak hebat? Maka Nabi Zakaria waktu itu, Nabi Zakaria kata, qalat huwa min 'ind, qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria bila tengok budak kecil dia buat macam ni, dia kata, tak ingin anak. Tak ingin anak. Kita tengok orang. Tengok orang tu ada anak, anak ada tahfiz dah baca Quran bagus, teringin nak anak seorang macam tu. Balik pakai hidup anak, kelang kabut, seronok nak dapat anak. Tengok anak macam ni bagus, teringin nak anak. Fitrah orang nak anak, seronoknya, suka nak dapat anak. Maka dia pun waktu itu dia tahu isterinya mandul. Dia tahu isterinya mandul. Tapi dia balik, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tuan, kita terbangin anak. Jumpa orang sensitif. Ini benda sensitif tentang dapat tak dapat anak. Tapi kenduri ada pasangan tu kawan lama, dah kahwin kat 4 tahun, anak belum boleh lagi ya. Jadi kita nak tanya, kalau boleh tu tanya dekat suami. Yang lelaki ni tanya kat suami cukup lah. Tanya tentang isteri sebab orang perempuan ni dia sensitif. Bab ni dia sensitif. Dia rasa macam segan. Kadang-kadang tu adik-adik saya tak sebut siapa-siapa, dekat 10 tahun kahwin, sampai nak pergi kenduri pun malas. Sebab orang akan tanya soalan sama. Jadi benda ni sensitif. Apa yang berlaku kepada Zakaria? Zakaria pergi tanya dekat budak Maryam. Tak mustahil budak-budak boleh jawab satu jawapan yang sangat hebat. Rezeki ni daripada Allah. Ini fitrah manusia. Orang baru ni dia pergi buat majlis syahadah di Sarawak, perkampungan pedalaman. Dia buat satu rumah panjang dekat 25, saya tengok 25 orang masuk syahadah. Tuan-tuan, yang ada kat depan ni ada budak umur 5 tahun dengan 11 tahun. Maksudnya bawah daripada 15 tahun. 5 tahun, 8 tahun, 11 tahun macam tu ada kat depan.
Di belakang dia mak ayah dia majlis syahadah. Jadi bila ramai sangat mereka nak buat beramai-ramai, nak mengucap kalimah syahadah beramai-ramai. Jadi anak-anak kat depan ni yang mana umur 5 tahun, 11 tahun, 8 tahun ada kat depan, mak ada belakang. Jadi ustaz pun waktu tu tak salah saya Dr. Zulkifli Bakri ikut sama kot pusat dakwah serantau ni. Waktu tu mereka angkat syahadah. Okey, ramai-ramai angkat tangan satu Malaysia. Contohlah kan. Tak angkat macam tu. Angkat tangan semua. Dia pun angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu dewan tu, satu rumah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergema rumah tu tuan-tuan. Tapi yang specialnya ustaz yang mula doa syahadah tu dia tak feel lagi. Dia tak feel lagi. Tapi bila dia tengok yang depan ni kanak-kanak 5 tahun, 9 tahun, 8 tahun tu menangis kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis. Mak dia, bapak dia tak nangis pun, yang nangis depan. Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, orang semua ustaz dah menangis tengok budak-budak dia menangis. Siapa suruh dia menangis? Dia menangis dulu bawa mereka menangis. Mungkin ini masuk dalam boleh jadi Maryam ini dia jawab rezeki daripada Allah. Kita pun boleh ajak anak kita, mat, abah bagi rezeki ni bukan abah yang bagi, Allah yang bagi, ajak dia. Supaya anak bila mana ayah dah tak ada, anak akan kata, abah tak ada, tak apa, yang dia bagi makan ke abah masih ada, Allah masih ada. Anak cerdik sebab ayah dah ajar tauhid. Bagi makan dekat isteri, bagi gaji kat isteri. Haji Sanusi bagi gaji ke isteri sebulan berapa? Tapi isteri dah kat belakang. Ada. Oh dia ada kot. Ada kot. Tak tahu dia main tak main. Risau takut tak betul pula kan. Kata bagi RM1,000 tak betul pula kan. Contohlah bagi 500. Yang dia bagi. Ni abang bagi gaji, bagi rezeki kat cek 500. Yang bagi ni Allah. Kalau abang tak ada pun, Allah masih ada. Allah masih ada. Allah ada selama-lamanya. Dulu kini selamanya Allah ada. Allah ada. Tapi yang adanya abang belum tentu. Sebab tak pernah jumpa. Memang betul ada makcik. Saya selalu cerita orang dia menangis kalau kita. Dia menangis. Dia kata, ustaz, suami saya tukang masak kantin. Tukang masak kantin. Saya waktu suami saya meninggal dunia, hampir berbulan-bulan saya tak boleh masuk kantin ataupun tak boleh masuk dapur. Masuk dapur, nampak sudir, nampak belanga, saya jatuh bawah. Sebab selama ini saya bergantung harap kepada suami saya. Ini dipanggil niyah yang Nabi larang orang jahiliah. Orang Arab jahiliah bila suami mereka meninggal, mereka akan koyak-koyak baju dia. Kadang setengah tu ada yang buka habis terkelak rambut dia nampak. Dia meracam. Dia meracam. Ini Nabi larang. Takat menangis, Nabi tak marah. Sebab itulah bila Nabi menangis, Abu Bakar tanya, kau kenapa kau menangis? Kau larang kami menangis. Nabi tahu katanya, perasaan manusia. Ini tak apa. Tapi kalau lebih sangat tak boleh. Tapi berlaku. Rupanya berlaku zaman sekarang. Sebab orang perempuan kadang-kadang letak harapan yang terlalu tinggi pada suami. Tapi tak ada masalah dengan dia. Lagi bagus ya. Lagi bagus. Sebab apa? Sebab kajian sekarang. Kita tengok Tengok Salida, dia buat bayar undang-undang di UC. Tanya dia tu pernah buat kajian di Mesir, satu kampung. Sebab satu kampung ni tak ada langsung kes perceraian. Tak ada langsung kes perceraian. Satu kampung dia buat kajian, kenapa kampung ni tak ada langsung kes perceraian. Rupanya dalam kampung tersebut seorang pun isteri mereka itu tidak bekerja. Wallahu a'lam. Bukan kata lepas ni isteri bekerja bakal jadi teruk. Tak ada masalah faham. Tapi itu cerita dia nak kata boleh jadi. Boleh jadi benda ni berlaku. Boleh jadi. Dia bergantung harap pada suami, maka dia rasa tak rasa macam dia nak pergi, dia tak rasa macam tu, dia janganlah pergi. I love you. Tak boleh tinggal. Sayang sangat dekat suami. Jadi cerita
bila mana seorang lelaki, seorang ayah, dia tak dapat anak. Sebagai contoh, dia tengok peristiwa ini, dia jumpa dengan seorang perempuan dan dia beritahu oleh wanita ini, wanita Maryam beritahu dia, wahai Nabi Syuaib, kau ingin anak, Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah boleh bagi rezeki tanpa hisab. Allah boleh bagi rezeki tanpa hisab. Yang bagi anak tu Allah. Maka Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dengan sebab budak kecil tu dia jawab macam tu, Nabi Zakaria balik, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakan kepada aku anak yang mana baik, zuriat yang baik. Jadi boleh bagi kita minta dapat anak. Ataupun dalam cerita ni boleh bagi kita, bila mana kita pergi tanya orang, kita bukan saja-saja tanya, hai main orang saja ke, mana anak, kita bukan nak pergi dia, tapi disebabkan dia memang tak ada anak, takut dia kecil hati, dia kata belum boleh lagi, tak dapat anak lagi. Entah boleh jawab macam Maryam, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh bagi rezeki tanpa hisab. Dengan sebab ayat itulah Nabi Zakaria dapat semangat. Betul juga. Allah istriku mandul, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, bagi aku rezeki. Akhirnya Allah bagi dia anak dia, bagi anak. Sebab anak ni siapa yang bagi? Allah yang bagi. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Nabi Zakaria, kami kurniakan kepada kau seorang anak yang mana tak ada orang sebelum ini sama macam dia, yakni Yahya. Nabi Yahya dapat anak. Tuan-tuan, tapi bila kita dah buat kaedah macam-macam terdapat keluarga yang bahagia, tak dapat juga, anak tak menjadi juga. Benar tak? Ada ramai ya? Ramai. Ayah yang JK surau, anak yang JK Satuan Kelab Dangdut contohlah, tunjuk beza tu kan. Dan ada surau ni tak ada anak. Tak lah. Ayah ustaz, anak tak jadi. Ada tak? Ada ramai. Ada ramai. Apa kita nak kata? Kalau ayah dia tak mendidik dengan betul, boleh jadi tertanggung kepada ayah. Tapi kalau ayah dia didik dengan betul, boleh jadi fa'innaka satu bertanya. Ia satu ujian bagi seorang ayah. Sebab tak semua, Allah juga cerita dalam Quran, keluarga yang tak berjaya, Allah cerita juga dalam Quran. Allah cerita keluarga yang berjaya, Luqman, keluarga yang bahagia. Allah cerita Ibrahim, Nabi Syuaib dengan anak dia macam mana Allah cerita. Allah cerita Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman, cerita-cerita keluarga bahagia. Dan Allah juga cerita Nabi Nuh alaihissalam macam mana anak dia. Allah juga cerita Nabi Lut alaihissalam bagaimana isteri. Allah juga cerita bagaimana isteri dah bagus, suami pula tak bagus. Asia, suami Fir'aun. Bagaimana suami dah bagus, isteri tak bagus. Bagaimana anak dah bagus, ayah tak bagus. Nabi Ibrahim dengan Azar. Allah cerita benda ni. Dan Allah datangkan sahabat Nabi yang mana dah berusaha jadi keluarga yang bahagia, tapi tak jadi juga. Sebab dalam sahabat Nabi pun ada orang yang bercerai-berai. Tuan-tuan jangan ingat cerai-berai itu semua orang jahat. Tak. Ada setengah tak berjaya, keluarga tak dapat dihandle dengan baik. Jangan kita kata nampak ke baik cerai. Jangan. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kita tak tahu apa yang berlaku. Tuan, saya baru tadi dengar cerita yang di Bangi, orang masjid, AJK masjid sembelih anak. Kan? Session 4 di Bangi sembelih anak. Surah Al-Kawthar, jemaah surah Al-Kawthar. Orang semua kena dia baik. Kita kata, apa yang kena dia main time tu? Masuk mental, masuk macam-macam. Apalah syaitan yang menghasut ketika itu. Adapun syaitan itu mengganggu fikiran kita, tak tahu apa syaitan. Tapi bila kita dapat tahu, oh ayah ni sayang kat dia. Sikit masjid kata anak bongsu dia yang umur 7 tahun yang disembelih meninggal tu. Anak dia akan datang kuliah sekali. Ayah pun dengar kuliah, kaki kuliah datang.
Jadi anak dia ni, anak perempuan akan lari pergi kat mak, pergi kat makcik kat masjid surau tu kenal. Budak umur 7 tahun ni manja. Dan bila mana dia mengantuk, dia tak akan tidurkan makcik-makcik. Dia selalu pergi lari, pergi tidur dekat paha ayah dia. Dan ayah dia pun, yang lain boleh lagi. Tapi kalau anak dia menangis, anak dia yang bongsu ni, ayah dia tak boleh tahan. Sebab inilah anak kesayanganku. Tapi nanti kita tak tahu. Sebelah anak sendiri, kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi kita tak berani, mulut kita tak berani nak kata orang. Sama macam perceraian yang berlaku, kita tak tahu. Zaid bin Harithah juga bercerai. Sahabat Nabi juga diputuskan hubungannya. Ada juga kisah-kisah perceraian. Mughith dan Barirah juga bercerai. Jadi kita tak minta lah bercerai, tapi kita minta, ya Allah, jadikan keluarga kita ini keluarga yang bahagia. Sebab keluarga yang sakinah ini merupakan syurga ketika di dunia. Sonok qurrata a'yun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk mata bagi keluarga. Tengok anak sejuk mata, tengok suami nak nampak, tengok suami dia seronok ya kan. Tak kira lah suami macam mana pun seronok, suami isteri macam mana pun tak sama macam cerita. Tapi isteri seronok. Bahagia, qurrata a'yun, penyejuk mata. Orang Arab bila air mata mengalir, dia sebut Ustaz, orang Arab dia ada, ni orang Arab punya bilang, dia kata air mata bila mengalir, kita rasa air mata tu. Air mata ni dia ada rahsia dia. Kalau pegang panas air mata tu, maksudnya air mata kesedihan. Kalau meleleh, tahan air mata tu sejuk, air mata kegembiraan. Saya tak pernah test, lama tak test. Lama tak test. Allah malam betul tak betul lah. Nanti isteri boleh test. Orang perempuan main game dengan, ataupun test kat suami. Abang, ayam sakit ni tak lama dah, tengok suami menangis. Pegang mata sejuk ke? Kalau sejuk tu, abang nampak macam sedih. Pokok-pokoknya, bertubuh orang lain. Allah malam betul. Kita ada beberapa yang tanya dalam masa satu. Saya paling-paling 9 lebih. Banyak orang cerita tentang keluarga sakinah. Ilmu ni kita cerita dengan pengalaman dan berta'alum dengan ngaji juga. Tapi pengalaman pun kena ambil juga. Jadi yang mengajar pada depannya orang muda, tak nak bersama. Bosan ni orang Melayu kita, dia ada Ustaz mana anak Ustaz? Baru 2 tahun. Ni tak apalah, tunggu dia belajar dulu Ustaz. Apa Ustaz tak tahu? Orang Melayu kita, dia bukan nak doa, ya Allah bagi dah anak Ustaz ni bagus. Tak boleh. Dia ta'alum dengan bertajibah dengan pengalaman. Orang lama-lama dia pengalaman, dia tengok mana bagus. Kalau dia macam mana dia dah menempuh zaman ini demi zaman. Jadi kita minta, ya Allah, jadikan kita ini dapat keluarga-keluarga yang. Sebab macam mana kita nak cerita tentang masyarakat, tapi kalau keluarga kita ada problem, susah. Kita nak cerita tentang masyarakat, tentang negara, tapi kita ada problem dengan isteri kita, susah dengan. Tapi kalau kita handle dengan baik, keluarga kita keluarga yang seronok, insya-Allah Allah buka satu-satu. Daripada diri kita main kepada keluarga main kepada masyarakat, jiran, sehinggalah kepada negara. Seronok kita. Tak ada apa-apa soalan. Tak ada apa-apa lagi berguna. Kita boleh habis awal. Dah. Jangan tanya ni. Saya berkampen. Nak tanya pada sokong ni. Ayah jangan tinggal benda-benda sunnah ketika anak dilahirkan. Jangan tinggal. Anak tengah mengandung pun dia
anak-anak mengandung, isteri mengandung, isteri mengandung, jadi jumpa orang soleh, kita kata, Ustaz, Syekh, doakan isteri saya sedang mengandung. Boleh. Kita Syekh kata macam Nabi sebut, barakallahu lailatakum. Macam Nabi doa kepada Ummu Sulaim, isteri kepada Talha, yang mana dia bersama dengan suaminya pada malam hari dalam keadaan anak dia sudah meninggal dunia. Isteri buka pintu kat suami tengok isteri senyum, kesian dekat suami penat. Lalu dia tak mau bagi tahu anak dia macam mana. Suami tanya, anak okey ke? Dia kata lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Lalu dia pergi layan suami dia makan bersama isteri suaminya. Kemudian suami dan isteri bersama. Bila lepas bersama, maka dia datang tanya, mana anak tadi? Baru isteri cerita, sebenarnya anak kita dah meninggal dunia. Dan cerita ni sangat hebat. Suami nak marah isteri sebab tak beritahu anak meninggal, tapi dalam masa yang sama rasa isteri aku ni dah habis baik sampai tahap macam tu. Maka dia pun bawa dua orang ni, suami isteri, pergi jumpa Nabi SAW. Nabi pun kata, barakallahu lailatakum, semoga Allah memberkati malam kamu berdoa. Nabi doa kepada yang berada dalam kandungan, walaupun belum kandung lagi waktu tu, tapi bila dah mengandung, hasil pada malam tersebut lahirlah anak bernama Abdullah yang sangat saleh, dan mana Ummu Sulaim dengan anak-anaknya, mereka ini ada hampir 10 ke 9 orang anak, yang kesemuanya hafiz Al-Quran, semuanya berbaik berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil cerita-cerita ni, kita bersuruh lahir wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, kita sambut. Kemudian jangan tinggal tentang tahnik, tak payah tunggu lama-lama. Tahnik ni bermula secepat mungkin, dia tak perlu tunggu 7 hari. Kita ambil hari pertama, doktor kata boleh makan dah, setengah doktor kata tak boleh, dia kena puasa. Jadi kalau boleh makan, kita buat tahnik sendiri sebelum kita nak jumpa syekh ke, nak jumpa ustaz ke, ambil dulu. Dan kajian saintifik pun sebut, saya bukan orang sains, ada orang sains sebut, kanak-kanak yang mana dia ambil glukosa pada waktu awal, dia lebih tahan daripada sakit, maka dia akan kurang menangis ketika kecil. Kita buat tahnik, lepas tahnik ready dah, boleh dah ijtihad anak, boleh sebut nama anak. Tapi kalau pendapat Imam Bukhari, lebih baik ijtihad pada hari ke-7. Orang tanya nama anak apa, kita dah tahu dah. Nama anak nak kubur Ashraf Clear contoh. Tapi ini bila ni? Hari ke-7 nanti saya ijtihad. Hari ke-7 saya ijtihad. Saya wartawan pun tanya, anak nama apa? Ada, tapi tak ada bagi tahu. Tak ada bagi tahu. Dia tanya ada, tapi tak ada bagi tahu. Kita harap tak ada cerita, biar hari ke-7 ada cerita lah dalam paper. Dia keluar juga besok, Ashraf akan ijtihad anak pada hari ke-7. Ada 2 cerita. Tapi tak apa lah. Kita ijtihad anak kita buat akikah, kita buat benda-benda yang sunnah. Jangan lepas walaupun sedikit. Kita yang cukup kepala, ayah yang cukup kepala. Jangan bagi orang lain cukup kepala. Walaupun gugup, belajar sikit-sikit, ambil air, sapu ke kepala, baca doa, suruh isteri kita melakukan amal soleh, khatam Quran suatu dalam mengandung, boleh khatam Quran ikut time waktu solat, ada kaedahnya, kaedah macam mana nak khatam Quran. Sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sangat menyarankan ibu-ibu untuk khatam Quran sepanjang 9 bulan dia mengandungkan anak. Allahu a'lam. Kita minta Allah ampunkan dosa kita pada malam ini. Allah beri kepada kita rahmat, Allah beri kasih sayang, Allah beri mawaddah, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita ini orang yang mudah untuk mengamalkan ilmu. Allah jadikan kita ini hati-hati yang khas, hati-hati yang tawadhu, hati-hati yang mudah menerima ilmu, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, cari kami ampun dosa kami, Allah, dosa kami, dosa kedua ibu dan ayah kami. Kasihanilah kedua ibu ayah kami seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sejak kami kecil, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami durian pasangan anak-anak yang menunjukkan kepada kami, ya Allah, anak-anak yang saleh, anak saleh. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah.
jauhkanlah kami daripada hasad syaitan, ya Allah. Kuatkanlah kami daripada menahan tangan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau kurniakan kebahagiaan, kesejahteraan kepada adik-adik kami di Syria, di Gaza, di Rohingya, di seluruh dunia, ya Allah. Berilah kebahagiaan kepada mereka seperti mana kami bahagia dengan anak-anak kami di sini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma saya minta maaf ada yang berbuka puasa Quran kena hati-hati dengan tulis, semoga Allah ampunkan. Kita jangan lupa kita doa sama Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan, kita dapat yang paling sangat dapat bakatnya banyak kita. Insyaallah semoga Allah yang turunkan hujan itu puasa pemilik segala air itu turunkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.